Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intisar Mimi binti Amidun dan bersama saya ialah Nur Syaira binti Mama Akbar sebagai rakan pembentangan saya pada hari ini. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tentang persoalan adakah semua hadis menjadi dalil yang kukuh? Berikut adalah isi kandungan pembentangan kami pada hari ini. Kami akan jelaskan satu persatu, terdiri daripada hadis sebagai sumber hukum, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu' dan kesimpulan. Mari kita mulakan dengan definisi hadis. Hadis dari segi bahasa ialah baharu, kabar atau berita. Dari segi istilah pula ialah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan sumber perundangan utama, manakala hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua perundangan berperanan menjelas dan menghuraikan Al-Quran. Sebagai contoh, ini kerana ada ayat Al-Quran yang perlu dijelaskan dengan terperinci oleh Rasulullah SAW seperti perintah solat. Dalam Al-Quran, terdapat perintah mendirikan solat tetapi tidak diterangkan caranya. Di dalam surah An-Nur ayat 56, Allah berfirman, dan lakukanlah solat. Tetapi apabila kita melihat pada ayat ini, bagaimanakah untuk kita melaksanakannya kerana ia tidak diterangkan caranya? Dan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka jauhilah. Maka Rasulullah SAW berperanan menerang dan menunjukkan cara solat kepada umat Islam, di mana baginda telah berkata, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku bersolat. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian hadis. Terdapat dua pembahagian hadis iaitu hadis maqbu' dan hadis maudhu'. Hadis maqbu' ini merupakan hadis yang diterima, terdiri daripada hadis sahih dan hadis hasan. Manakala hadis maudhu' pula ia merupakan hadis yang ditolak, terdiri daripada hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung serta diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil dan kuat ingatan daripada orang yang bersifat sama sepertinya, hingga kepada sumber yang pertama berita tersebut tanpa sebarang kejanggalan dan kecacatan. Maksudnya di sini, hadis sahih perlu perawinya dari awal hinggalah akhir bersifat adil, kuat ingatan dan berita tersebut tiada kejanggalan dan kecacatan yang boleh mengelirukan kita. Terdapat 5 syarat hadis sahih yang menjadikan hadis tersebut sahih dan boleh digunakan sebagai dalil yang kukuh. Syarat yang pertama ialah sahihnya mestilah bersambung, iaitu perlulah bersambung dari awal hinggalah ke akhir serta wujudnya pertemuan atau sezaman di antara perawi-perawi di dalam rangkaian sanad dan tidak wujud penghalang di antara perawi daripada bertemu sama ada dari segi masa atau tempat. Syarat kedua, bersifat adil. Maksudnya di sini, perawi-perawi mestilah bertakwa dan menjauhi perkara fasik dan bid'ah. Antara ciri-ciri berikut, seorang yang adil adalah seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik iaitu tidak melakukan dosa besar atau berterusan dalam melakukan dosa kecil serta menjaga maruahnya. Ketiga ialah dabit. Dabit bermaksud orang yang kuat dari sempurna hafazannya dan selamat daripada melakukan kesalahan dan berkemampuan untuk menghadirkan apa yang dihafalnya pada bila-bila masa yang dikehendaki. Keempat, tiada syaz. Maksudnya, hadis atau riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah daripadanya. Hadis syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tetapi bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain yang lebih thiqah daripadanya. Syarat yang terakhir ialah tiada illah, iaitu riwayat atau hadis itu mesti selamat daripada kecacatan, iaitu sebarang kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis itu daripada mencapai darjat sahih, seperti hadis yang terkandung di dalam sanadnya perawi yang fasik, iaitu pemalsu dan pendusta hadis. Jadi, apabila cukup dan lengkap 5 syarat-syarat tersebut, maka jadilah sesebuah hadis itu hadis sahih. Dan hadis sahih ini terbagi kepada dua, iaitu sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li zatihi ini adalah yakni hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa diperkuatkan dengan keterangan lain. Contoh hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tangan di atas memberi lebih baik dari tangan di bawah menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih li ghairihi pula
ialah yakni hadis yang sahihnya kerana diperkuatkan dengan keterangan lain. Contohnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kalau sekiranya tidak terlalu menyusahkan umatku untuk mengerjakannya, maka aku perintahkan mereka bersuci setiap akan solat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis li ghairihi ini kalau dilihat dari sanadnya merupakan hadis hasan li zatihi, tetapi oleh kerana dikuatkan dengan riwayat Al-Bukhari, maka jadilah ia sahih li ghairihi. Jadi, apakah hukum beramal dengan hadis sahih ini? Para ulama bersepakat mengatakan hadis sahih adalah wajib beramal dengannya secara mutlak. Ia juga merupakan salah satu daripada hujah syarak dan diterima pakai dalam menjelaskan dan menentukan hukum syarak mengenai halal dan haram serta untuk mentafsir Al-Quran. Hadis hasan ialah syaratnya sama seperti hadis sahih, namun terdapat sedikit kekurangan daripada sudut hafalannya berbanding hadis sahih. Ini dinamakan hadis hasan li zatihi. Adapun hadis hasan li ghairihi ialah pada asalnya hadis tersebut bersifat dhaif, namun ia dikuatkan dengan hadis yang lain sehingga dinaik taraf kepada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan ialah hadis yang berhubung atau bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir, dan periwayat-periwayat tersebut bersifat seperti hadis sahih, tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Hadis hasan adalah hadis yang dari segi hafalannya kurang dari hadis sahih. Hadis hasan terbahagi kepada dua, iaitu hasan li zatihi, yakni hadis yang dengan sendirinya dikatakan hasan. Hadis ini ada yang sampai tingkat sahih li ghairihi. Seterusnya hasan li ghairihi, yakni hadis yang hasan yang dibantu keterangan lain. Contohnya, sembelihan bagi bayi haiwan yang ada dalam perut ibunya, janin, cukuplah dengan sembelihan ibunya sahaja. Hadis riwayat beberapa imam antara lain Tirmizi, Hakim dan Darimi. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak diketahui periwayat ataupun periwayatnya tidak bersifat seperti periwayat hadis sahih atau hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat yang dimaksudkan di sini ialah rawinya bukan orang Islam atau belum balil atau tidak dikenal orang atau pelupa atau pendusta atau fasik dan suka berbuat dosa. Di dalam hadis dhaif terdapat dhaif berat dan dhaif ringan. Antara ciri hadis dhaif berat, hadisnya direka-reka, hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta, hadis daripada perawi yang fasik, hadis daripada perawi ahli bid'ah mukafirah yang membawa kepada kekufuran. Dan antara ciri hadis dhaif ringan pula ialah perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul, tidak dikenali. Perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, lemah, yang ringan, tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat muhtamil, berkemungkinan. Contoh hadis dhaif adalah seperti berikut. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Sebagaimana dikatakan dalam Tahrijul Ihya oleh Hafiz Al-Iraqi, hadis ini adalah dhaif dan telah didhaifkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Dhaifah. Berkenaan dengan hadis ini, terdapat riwayat lain iaitu orang yang berpuasa itu sentiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Ia diriwayatkan oleh Tamam, namun juga dikatakan dalam silsilah Al-Dhaifah oleh Al-Albani sebagai dhaif. Memang benar bahawa tidur itu perkara yang mubah, iaitu boleh dan bukan amalan ibadat. Jadi seperti mana perkara yang mubah yang lain, tidur boleh menjadi ibadat jika ia diniatkan sebagai cara menyokong ibadat. Ini bermakna, sebagai contoh, seseorang itu tidur kerana khawatir tergoda untuk berbuka sebelum tiba masanya atau tidur dengan niat untuk merehatkan badan agar kembali bertenaga untuk beribadat. Maka, bukanlah semua tidur bagi orang yang berpuasa itu dikategorikan sebagai ibadat. Contohnya, tidur kerana malas atau tidur disebabkan rasa kenyang yang melampau selepas sahur. Apakah hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif? Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan adakah hadis dhaif menjadi hujah di dalam hukum dan boleh diamalkan di dalam fadail al-a'mal. Yang pertama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak boleh dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail al-a'mal. Kedua, hadis dhaif hanya boleh diamalkan di dalam fadail al-a'mal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum.
Ini merupakan pendapat jumhur ulama, tetapi para ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Antaranya ialah tidak terlalu dhaif, terdapat asal bagi amalan tersebut, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi SAW melakukannya, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadail al-amal sahaja. Seterusnya kita masuk kepada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ialah hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan mendustakannya dari Nabi Muhammad SAW. Padahalnya nyata tidak. Hadis maudhu' ini tidak dapat dibuktikan hadis Rasulullah. Contohnya tidak diketahui sanadnya. Fitnah ini berlaku bermula pada zaman Khalifah Uthman di mana hadis palsu telah dicipta untuk mempertahankan aliran pribadi. Antara tujuan hadis palsu ini direka atau dicipta adalah untuk menyokong golongan-golongan tertentu termasuk golongan agama, mazhab atau parti politik. Seterusnya tujuan hadis palsu dicipta juga adalah dendam terhadap agama Islam dan juga umat Islam untuk menjauhkan manusia dari agama. Dan apakah hukum meriwayatkan hadis palsu ini? Para ulama menyatakan bahawa tidak boleh atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaan palsu, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Antara contoh hadis palsu yang terkenal dalam kalangan masyarakat kita ialah tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Ibn Taymiyah menyatakan bahawa hadis ini palsu kerana terdapat kecacatan pada sanadnya iaitu Abu Atikah Tairih bin Sulaiman kerana beliau seorang yang lemah dan tergolong sebagai seorang yang memasukkan hadis. Dari hadis ini juga sebenarnya bahagian depan sahaja yang betul iaitu tuntutlah ilmu. Itu juga didapati dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Majah iaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Tetapi bahagian belakang yang sampai ke negeri Cina itu tidak betul kerana tidak ada apa-apa sokongan. Oleh itu hadis ini adalah hadis palsu. Contoh yang kedua, tidur selepas subuh atau waktu pagi menghalang rezeki. Hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini dilabelkan sebagai palsu oleh Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Sokhani dan disokong oleh ahli hadis masa kini, Abdul Fattah Abu Khudah. Hadis ini tiada tegahan dan tiada suruhan ke arah perkara ini. Ianya dilakukan mengikut kesesuaian keadaan dan keperluan. Ada yang menyokong tentang hadis ini adalah kerana orang yang bekerja akan lewat ke tempat kerja sekiranya mereka tidur selepas subuh. Mereka seperti lupa ada juga masyarakat kita yang bekerja pada waktu malam. Contohnya, pekerja kilang yang masuk kerja malam pada 7 malam dan habis kerja pada 7 pagi. Dan waktu mereka tidur semestinya waktu pagi selepas pulang kerja sebab punca rezeki mereka pada waktu malam. Oleh itu, hadis tidur selepas subuh atau pagi yang menghalang rezeki adalah palsu. Kalau bercakap tentang akan menghalang rezeki, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menjaminkan rezeki kepada kita semua. Ini dapat dilihat dalam surah Hud ayat yang ke-6. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu tersurat di dalam kitab Lauf Mahfuz yang nyata. Oleh itu, setiap makhluk di bumi ini, Allah telah menetapkan rezeki buat mereka. Secara kesimpulannya, berdasarkan pembentangan kami sebentar tadi, kita telah lihat terdapat jenis hadis yang diterima dan ditolak. Maka dari itu, bagi menjawab persoalan dalam tajuk kami, adakah semua hadis menjadi dalil yang kukuh? Jawapannya adalah tidak. Kerana terdapat hadis dhaif iaitu hadis yang lemah dan juga hadis maudhu' iaitu hadis palsu. Justru itu, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam beramal dengan hadis Nabi SAW. Ini kerana jika sesuatu amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi kita mengatakan bahawa ia dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini termasuk dalam pendustaan ke atas Nabi SAW. Jika mengamalkan hadis palsu, sudah tentu akan memesongkan diri ke arah kesesatan hingga membawa kesyirikan. Belajarlah ilmu hadis sebagai permulaan seperti mustalah hadis agar kita selamat dari mengamalkan perkara yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya, Nurul Syairah, serta rakan saya, Intan Syamimi. Terima kasih.